Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Bersama saya Ustaz Khairuddin bin Abdul Manap dari Sekolah Rendah Islam 3 dalam Buffet Ramadan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Ramadan ialah bulan yang mempunyai banyak kelebihan, iaitu di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, iaitu malam yang mana melebihi pahala 1000 bulan. Dan bulan ini Allah Ta'ala bukakan pintu-pintu syurga dan ditutup semua pintu-pintu neraka. Dan segala para syaitan akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk memberi peluang kepada manusia untuk membersihkan diri sebersih-bersihnya sepanjang bulan ini. Pada bulan Ramadan ini, amal ibadah akan digandakan, iaitu pahala orang yang mengerjakan amalan sunat akan digandakan menjadi pahala wajib ataupun fardu, manakala orang yang menunaikan kewajipan ataupun mengerjakan kefarduan akan Allah Ta'ala samakan dengan 70 kefarduan. Jadi sebelum kita semua memasuki Ramadan Al-Mubarak ini, maka eloklah kita membuat persiapan bagi menanam azam untuk merebut peluang yang hebatnya pada bulan ini. Jadi saya di sini ingin menyampaikan, iaitu berkaitan dengan persiapan sebelum kita menyambut Ramadan Al-Mubarak. Ada 7 perkara yang ingin saya gariskan sebagai panduan kepada sekalian muslimin muslimat, iaitu yang pertama, sekalian muslimin muslimat perlulah ada dalam hati masing-masing, iaitu berkaitan dengan doa. Yang kedua, kita perlu kepada perasaan bergembira. Dan yang ketiga ialah supaya kita ada azam, niat yang tulus ikhlas. Dan perkara yang keempat ialah kita melakukan taubat kepada Allah. Dan yang kelima ialah supaya kita ada perancangan tersendiri. Dan yang keenam ialah membersihkan hati kita daripada dendam. Dan yang ketujuh ialah berkaitan dengan ilmu fiqh Ramadan. Baik, kembali kepada perkara yang pertama. Mengapa saya gariskan sebagai peringatan kepada diri sendiri dan kepada sekalian muslimin muslimat? Doa itu adalah merupakan satu ibadah. Saya menafsirkan doa itu ialah satu komunikasi hajat dan juga pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkaitan dengan Ramadan. Maka ambillah peluang supaya kita dapat mendoa ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya dipanjangkan umur kita untuk bertemu dengan Ramadan. Para salafus saleh sentiasa berdoa. Ada dalam riwayat mengatakan sebelum 6 bulan lagi hendak memasuki Ramadan, mereka sudah mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apabila memasuki Ramadan, di antara doa sebelum memasuki Ramadan, apabila sampai kepada bulan Rajab, maka mereka akan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab. Dan kalau sekiranya sudah berada dalam bulan Sya'ban, maka mereka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dipanjangkan usia mereka masuk ke dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, adakah terjamin usia kita ini akan sampai kepada Ramadan? Mati tidak mengenal waktu. Entah hari ini, entah besok, entah bulan depan, entah tahun hadapan. Maka doa ini ialah supaya kita
dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita sampai kepada bulan Ramadan. Dan kalau sekiranya kita sampai kepada bulan Ramadan, maka kita juga memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diperkenankan oleh Allah dapat kita meraih segala amal ibadah yang berada di dalam bulan Ramadan tersebut yang tinggi pahalanya. Yang kedua, secara ringkasnya berkaitan dengan persediaan kita, iaitu seharusnya kita sentiasa merasa gembira untuk menyambut Ramadan Al-Mubarak. Saya katakan di sini bahawa bagi orang yang merasa kegembiraan untuk menyambut Ramadan, maka itu adalah tanda-tanda orang beriman. Tuan-tuan dan puan-puan, Ramadan adalah merupakan tamu agung kerana di dalamnya ada kepelbagaian kebaikan. Ada pelbagai kebaikan yang mana Allah Ta'ala turunkan rahmat. Allah Ta'ala di dalamnya ada keampunan ataupun disebut maghfirah. Dan dalam Ramadan itu juga adanya pembebasan. Dan di dalam Ramadan itu ada satu malam yang mana malam tersebut disebut Lailatul Qadr. Pada malam tersebut tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Iaitu maka seharusnya kita sebagai seorang yang beriman, maka kita merasakan kegembiraan untuk menyambut Ramadan yang akan datang. Yang ketiga, kita sekalian, saya menyuruh dan memperingatkan kepada diri saya, iaitu tentang keazaman, niat yang tulus ikhlas. Kita rasa senang hati dengan kedatangan Ramadan, dan niat kita ialah supaya kita dapat berada dalam bulan Ramadan ini dengan keadaan beribadah. Dan kita berniat supaya ibadah kita ini dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita niatkan dalam diri kita supaya Allah Ta'ala tunjukkan kita jalan-jalan untuk kita mencapai keredaan Allah yang sebanyak-banyaknya. Berdasarkan kepada niat ini, saya teringat kepada satu kisah yang mana Allah Ta'ala kurniakan kepada seorang Badawi. Diriwayatkan bahawa seorang Badawi telah menemui Rasulullah SAW. Pada ketika tersebut persiapan untuk menghadapi satu peperangan. Maka datanglah Arab Badawi ini bertemu dengan Rasulullah dan menyatakan, "Ya Rasulullah, aku berbaiat dengan kamu ya Rasulullah. Aku ingin mengikuti kamu dalam peperangan tersebut. Aku rela sekiranya tengkok aku ditembusi oleh anak panah hinggalah menusuk hingga ke belakang tengkok aku sanggup berkorban dalam perjuangan kerenamu." Maka tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah SAW memperkenankan dan Badawi ini mengikuti peperangan tersebut dan berjuang dia bersama dengan komando-komando Rasulullah SAW. Akhirnya peperangan selesai, maka Rasulullah melihat kepada mayat-mayat yang bergelimpangan, memeriksa orang-orang yang terkorban, maka didapatinya Badawi ini gugur terkorban. Apabila diperiksa mayatnya, maka dilihat tengkok Badawi yang datang kepadanya untuk mengikuti peperangan tersebut dengan niat tulus ikhlas, berjuang fi sabilillah, berjihad untuk mendapat syahid jalan Allah Subhanahu Wa Taala, terkorban dengan anak panah menikam pada lehernya. Jadi Rasulullah SAW mengisytiharkan kepada para sahabat bahawa inilah orangnya yang telah memperjuangkan, yang telah menemui aku dan dia terkorban, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepadanya jalan syahid kepada hasil daripada niat yang tulus ikhlas untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, keazaman kita dengan niat yang tulus ikhlas, mudah-mudahan Allah redha dengan kita dan memberi ganjaran yang
hebat kepada kita. Baik, yang keempat iaitu taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana taubat, kita harus bertaubat daripada maksiat, segala kejahatan yang telah kita lakukan. Kerana apa? Kejahatan ataupun yang membawa dosa kepada kita, takut terhalang kepada kita, susah untuk nak beribadah pada bulan Ramadan, susah untuk kita pergi bertarawih, susah untuk kita bertahajud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, susah untuk kita membaca Al-Quran. Jadi mudah-mudahan dengan taubat kita, beristighfar banyak-banyak dan bertaubat kepada Allah sebelum masuknya Ramadan, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberi ganjaran yang tidak ada hijabnya. Dan perkara yang kelima, kita perlu ada target dan juga perancangan. Bersungguh-sungguh untuk kita melakukan ibadah, untuk kita melakukan sedekah, dan untuk kita membaca Al-Quran sebanyak yang mungkin, supaya dikurniakan Allah Ta'ala ganjaran pahala yang hebat. Dan yang keenam, ialah kita perlu membersihkan hati dan juga dendam kita daripada sifat-sifat hasad dengki dengan saudara mara, dengan kawan rakan, jiran-jiran, supaya hati kita bersih masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan yang ketujuh, perkara yang terakhir, ialah ilmu tentang Ramadan, iaitu kita perlu mempelajari ilmu fiqh berkaitan dengan Ramadan. InsyaAllah dalam sesi-sesi yang seterusnya selepas hari ini, maka akan diteruskan sesi-sesi berkaitan dengan kelebihan Ramadan, berkaitan dengan hukum hakam, dan juga berkaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa, maka akan berlaku selepas ini pada setiap hari sepanjang bulan Ramadan dalam bufet Ramadan ini.